Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna al-hikmah, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita teruskan lagi pengajian kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Adhkar jamak kepada Az-Zikru. Az-Zikru satu zikir, Az-Zikrani dua zikir, Al-Adhkar banyak zikir. Jadi dalam kitab ini ada banyak zikir yang mana ia merupakan zikir-zikir yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullahu taala, pengarang kitab kita ini, dia susun zikir-zikir yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buangkan sanad-sanadnya. Yang disebutkan hanyalah sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sebutkan kitab yang mana ada disebutkan hadis yang dia tulis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada majlis yang lalu kita telah mulakan dengan zikir muqayyad. Seperti mana yang kita maklum, zikir terbahagi kepada dua. Yang pertama zikir mutlak, iaitu zikir yang tidak terikat dengan waktu, tempat dan juga keadaan. Kemudian zikir yang kedua adalah zikir yang terikat, sama ada terikat dengan waktu, terikat dengan tempat ataupun terikat dengan keadaan. Kita dah mulakan pada majlis yang lalu zikir ketika bangun dari tidur. Zikir ketika bangun daripada tidur, iaitu zikir yang
terikat dengan masa, iaitu masa ketika bangun daripada tidur. Seorang yang bangun tidur, apakah zikir yang dia baca? Adakah zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan? Insya-Allah kita akan bacakan apa yang disebutkan tentang zikir-zikir ketika bangun dari tidur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang ada kitab terjemahannya muka surat 39, hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38, muka surat yang ke-39. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang ke-37 kita bacakan dahulu sedikit untuk ulang apa yang kita telah pelajari pada minggu yang lepas. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad yadribu ala kulli uqdatin makanaha alayka laylun tawil farkud fa in istayqadha wa zakara Allah ta'ala in hallat uqdah fa in tawadda'a in hallat uqdah fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Syaitan mengingkat di atas tengkuk salah seorang daripada kamu ketika tidur dengan 3 ikatan. Dia katakan untuk setiap ikatan di tempatnya, kamu masih memiliki malam yang panjang, maka tidurlah. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, terlepaslah 1 ikatan. Apabila dia berwuduk, terlepaslah 1 ikatan. Apabila dia salat, maka terlepaslah semua ikatannya, sehingga dia bangun dalam keadaan cergas dan berjiwa lapang. Jika tidak, dia akan bangun dalam keadaan berat dan malas. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis yang sahih. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan sesiapa yang bangun dan dia berzikir, dia bangun dan dia berzikir, maka akan terlepas 1 ikatan daripadanya. Kemudian dia berwuduk, maka akan terlepas 1 ikatan daripadanya. Kemudian dia bangun dan salat, maka akan terlepas ikatan daripadanya. Sehingga apabila dia bangun pagi, maka dia bangun dalam keadaan badannya cergas dan hatinya tenang. Kalau dia tak buat begitu, maka dia bangun dalam keadaan malas, badannya berat dan dalam keadaan hati yang gundah gulana. Maka hari ini kita nak bacakan apakah zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus ketika bangun daripada tidur. Kita bacakan hadis yang ke-8, kemudian kita lihat apa yang disebutkan oleh ulama tentang hadis ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, mereka berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismikallahumma amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berganjak ke tempat peraduan membaca bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Ketika bangun baginda membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami dibangkitkan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan doa ketika tidur, ketika hendak tidur dan ketika bangun daripada tidur. Ketika nak tidur Nabi baca bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian jika Nabi SAW bangun daripada tidur, Nabi baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini secara umum tentang hadis ini. Kita lihat apa yang disebutkan oleh ulama tentang hadis ini.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, menunjukkan bahawa hadis itu adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang mana ianya adalah hadis yang berkemungkinan besar disebutkan dan diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 80% ke atas memang disebutkan bahawa hadis ini disebutkan ataupun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diterima boleh dijadikan sebagai hujjah dan boleh dijadikan sebagai amalan. Daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah bin Yaman ini merupakan orang yang banyak mengetahui tentang rahsia-rahsia yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia mengetahui tentang orang-orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Huzaifah. Dan Abu Dhar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jundub bin Junadah. Ini juga merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah dia merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat zuhud. Kita dah ceritakan ketika mensyarahkan hadis yang ke-36, Abu Zar ni dia berpendapat bahawa seorang Islam tidak boleh simpan hartanya. Dia hanya boleh gunakan hartanya untuk keperluannya sahaja. Selepas tu kalau dah cukup makan, dah cukup minum, dah cukup pakaian, maka hendaklah disedekahkan. Berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain, jumhur mereka berpendapat bahawa jika seseorang itu mempunyai harta, dia boleh simpan, melainkan zakat wajib dikeluarkan. Yang lain boleh disimpan. Kalau ada makan, minum, pakaian, ada tempat tinggal, kalau ada lebih boleh disimpan dengan syarat mesti keluarkan zakat. Tapi Abu Zar ni tak. Kalau dia ada makanan, pakaian, tempat tinggal, yang baki tu mesti diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Zar ni terkenal sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat zuhud. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dan Abu Dhar radhiyallahu anhu. Mereka berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut, wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda pergi ke tilamnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tidurnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tidurnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tidur, qala bismikallahumma ahya wa amud, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan, Nabi ucapkan dengan lidahnya, tentulah ni didengar oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, maknanya bacaan tu dibaca yang boleh didengar, sehingga kan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan? Bismikallahumma ahya wa amut, bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama-Mu wahai Allah aku hidup dan aku mati. Bismika, dengan nama-Mu, bismika, dengan nama-Mu, Allahumma, ya Allah, wahai Allah, ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati, dengan nama-Mu wahai Allah aku hidup dan aku mati. Ini bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tidur, ketika Nabi mula untuk tidur. Sebelum daripada tidur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baca bismikallahumma ahya wa amut. Ada riwayat yang lain yang mana Nabi SAW baca bismikallahumma amutu wa ahya, bismikallahumma amutu wa ahya, dengan nama Allah
dengan namamu wahai Allah aku mati dan aku hidup. Dengan namamu ya Allah aku mati dan hidup. Terbalik. Dalam kitab kita dia mulakan dengan ahya, kemudian diikuti wa amut. Ada riwayat yang lain sebutkan amutu wa ahya. Dia mulakan dengan amutu, kemudian dia sudahi dengan ahya. Ini doa yang Nabi SAW baca ketika Nabi SAW bangun, ketika Nabi SAW pergi untuk tidur. Ketika Nabi SAW pergi untuk tidur. Kita baca sama-sama tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan ikutkan. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain, Bismikallahumma amutu wa ahya. Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan ikutkan. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ada ulama kata boleh baca dua-dua. Mana boleh dahulukan Bismikallahumma amutu wa ahya, boleh dibaca juga dengan Bismikallahumma ahya wa amut. Ini adab ketika hendak tidur. Baca doa Bismikallahumma ahya wa amut. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apabila Nabi SAW bangun maksudnya bangun daripada tidur. Apabila Nabi terjaga daripada tidur, bangun untuk salat, maka Nabi SAW akan mengucapkan, Nabi baca dan didengar oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab tu diketahui oleh Huzaifah dan juga Abu Dhar radhiyallahu anhuma. Apa Nabi baca? Nabi SAW baca ketika Nabi bangun daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Alladzi, yang ahyana, menghidupkan kami, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, selepas ma amatana, selepas dia mematikan kami. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas daripada dia mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami kembali, kepadanya kami dibangkitkan, kepadanya kami dibangkitkan. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW apabila bangun daripada tidur. Kita baca sama, saya baca, tuan-tuan dan puan-puan ikutkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas daripada dia mematikan kami, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu nak tidur, maka hendaklah dia baca Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah, dengan namamu wahai Allah aku hidup dan mati. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebutkan apakah hikmah daripada memulakan tidur dengan membaca doa dan bangun daripada tidur membaca doa. Kenapa sebelum tidur kita baca doa dan selepas bangun daripada tidur kita membaca doa?
Kata ulama, supaya kita menutup amalan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memulakan hidup kita pada hari yang berikutnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan zikir dan akhiri dengan zikir. Ini sepatutnya yang dilakukan oleh seorang Islam. Bangun tidur, baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian apabila nak tidur nanti, penutup kepada hari bagi seseorang, maka ditutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian disebutkan di sini juga, ayyakuna awwala amalihi dzikrut tauhid wal kalimat thayyib. Dikatakan juga bahawa supaya awal amalannya adalah mengucapkan tauhid dan juga kalimah yang baik. Tengok dalam kita, apabila kita bangun daripada tidur, kita kata alhamdulillah, kita sebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tauhid. Kita segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga apabila kita nak tidur, kita baca apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Ini juga tauhid. Hidup kita ini, mati kita ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk yang lain. Ini mengingatkan kita tujuan tentang kehidupan kita. Hidup kita untuk Allah dan mati kita adalah untuk Allah. Dan kita perlu hidup, dan kita hidup ini semata-mata dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam perkataan bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Ini zikir yang dibaca ketika seseorang itu ingin tidur. Kemudian apabila bangun daripada tidur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita selepas daripada mematikan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Nabi kata menghidupkan kita selepas mematikan kita. Sedangkan realitinya yang menidurkan kita, yang menjagakan kita selepas daripada menidurkan kita. Betul? Kita tidur, kemudian kita bangun, kita jaga, sedar. Tapi dalam ayat ini, dalam hadis ini, Nabi SAW kata segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas daripada mematikan kami. Kata ulama, sini ada satu isyarat bahawa orang yang tidur itu adalah seumpama orang yang mati, manakala orang yang jaga adalah seumpama orang yang hidup. Betul? Sebab itu Nabi SAW kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas daripada mematikan kami. Jadi mati ini sebenarnya adalah saudara bagi tidur, ini adalah saudara bagi mati, saudara bagi mati. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan diri-diri ketika dia mati. Apabila ditarik roh, maka seseorang itu mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah yang mewafatkan orang yang belum mati dengan dia menidurkan orang tersebut. Jadi tidur ini merupakan saudara bagi mati. Tidur ini merupakan saudara bagi mati. Ada ulama dia kata apabila kita mati, maka dicabut roh kita daripada badan kita, daripada jasad kita, maka kita mati. Apabila kita tidur, dia kata ada satu roh yang khusus untuk jaga, apabila ditarik roh untuk tidur, maka kita akan tertidur. Roh untuk jaga, kita akan tidur. Apabila dipulangkan roh untuk jaga, maka kita akan tersedar daripada tidur. Itu disebutkan oleh ulama-ulama. Tapi hakikatnya wallahu a'lam, tak ada orang yang tahu tentang roh. Sebab tu bila ditanyakan tentang roh, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi.
Apabila ahlul kitab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat ruh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakanlah wahai Rasulullah bahawa ruh itu merupakan urusan Tuhanku. Hakikatnya tak ada di antara kita yang tahu bagaimana urusan ruh. Ini semata-mata adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu hakikat dia macam mana. Kalau nak tengok orang yang tidur, dia tak sedar. Tapi kalau kita panggil nama dia, tiba-tiba dia boleh terjaga. Kita jentik dia, kita cubit dia, dia sakit, dia terasa dia terbangun. Macam mana tu? Wallahu ta'ala alam. Tidak ada yang mengetahui tentang hakikat ruh. Kemudian disebutkan juga di sini, kata ulama, apabila seseorang itu jaga, maka itulah yang dinamakan sebagai kehidupan. Jika dia menggunakan jaganya itu, sedarnya itu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan sebagai kehidupan. Kalau kita jaga sedar, tak tidur, kita gunakan waktu sedar jaga kita untuk mencari keredaan Allah, beribadah kepada Allah, berdakwah, beramal saleh, maka itulah kehidupan. Apabila kita tidur, sebenarnya kita tak ada buat apa-apa. Kita tidak ada buat apa-apa seumpama orang yang mati. Tak ada faedah, tak ada faedah. Maka sebab tu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita dengan jaga selepas daripada dia mematikan kita dengan tidur. Kemudian disebutkan di sini wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dibangkitkan. Jadi ini peringatan bahawa satu masa nanti kita akan mati, hakikat mati yang sebenar, kemudian kita akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jadi ni nak ingatkan, mati tidur ni seolah-olah mengingatkan kita tentang hari kebangkitan. Bila tidur, Allah Subhanahu wa taala boleh jagakan kita, boleh sedarkan kita. Begitu juga apabila seorang mati, satu masa nanti kamu pasti akan dihidupkan. Ketika kamu dihidupkan, maka ingatlah ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan balas kamu. Kalau kamu baik di dunia ini, maka Allah akan berikan ganjaran dan pahala yang banyak. Tetapi kalau kamu jahat di dunia ini, maka ingatlah ketika hari kebangkitan kamu akan diazab dan juga diberikan balasan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ketika bangun daripada tidur, dan juga zikir yang dibaca ketika hendak tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana wa amut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ini zikir yang boleh kita baca selepas daripada bangun tidur. Jadi bangun tidur, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian berwuduk, kemudian sembahyang 2 rakaat, maka dia akan bangun dalam keadaan badan yang cergas dan juga hati yang tenang. Kalau tak buat begini, maka bangun dalam keadaan yang berat, badan berat, kemudian rasa malas dan hati tidak tenang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan sudah tentu hadis ini adalah hadis sahih. Kalau boleh kita hafal hadis ni dan juga kita amalkan. Kita teruskan dengan hadis yang ke-39. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dengan sanad sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza istayqadha ahadukum falyakul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi." Artinya, apabila salah seorang daripada kamu bangun tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku, menyelamatkan tubuhku, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Ini hadis yang lain yang menyebutkan tentang zikir selepas bangun daripada tidur. Kita lihat apa yang disebutkan oleh ulama tentang hadis ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kami telah meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni. Dalam kitab Ibnu Sunni, Ibnu Sunni dia ada sekarang satu kitab yang bernama Amalul Yaumi wal Lailah. Amalul Yaumi wal Lailah. Di situ dia himpunkan
hadis-hadis yang berkenaan amalan-amalan harian. Amalan-amalan harian. Kemudian kata Imam Nawawi dengan sanad yang sahih. Hadis ni bagi Imam Nawawi adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stayqadha ahadukum falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa adina li wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi." Idza stayqadha ahadukum, apabila bangun salah seorang daripada kamu. Apabila bangun salah seorang daripada kamu. Apabila bangun daripada tidur, dibalikkan kepadanya ruhnya, falyakul, maka hendaklah diucapkan. Wajib ke sunat? Hukum dia sunat, bukan wajib. Hukum dia adalah sunat. Cuma tak sepatutnya sunat ni ditinggalkan. Ramai orang kata sunat, tinggalkan pun tak apa. Jangan. Sunat ditinggalkan, boleh ditinggalkan, tapi rugi. Alangkah ruginya orang yang tinggalkan perkara-perkara sunat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat kalau buat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tapi rugi. Ini kita kena ingat, jangan rugi dalam dunia ni. Kalau dunia ni kita tak nak rugi walaupun 1 sen. Tapi akhirat, untuk amalan akhirat kita tak kisah. Rugi pun tak apalah. Sedangkan sepatutnya kita buat walaupun kita walaupun perkara ni sunat, maka hendaklah dibuat. Buat dapat pahala. Tinggalkan sebenarnya rugi. Itu lebih bagus daripada kata tinggalkan tak apa, tapi tinggal sebenarnya rugi. Hendaklah diucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang memulangkan ke atasku nyawaku. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku. Segala puji bagi Allah yang telah memulangkan ke atasku ruhku. Segala puji bagi Allah yang telah memulangkan kepada badanku ruh ataupun nyawaku. Jadi orang yang tidur seolah-olah nyawanya telah keluar. Apabila dia bangun daripada tidur, maka sebenarnya hakikatnya Allah telah kembalikan nyawanya kepada badannya. Sebab tu ulama sebutkan an-naumu akhul maut. Mati itu adalah saudara bagi kematian. Tidur itu adalah saudara bagi kematian. Tidur itu adalah saudara bagi kematian. Wa afani fi jasadi. Afani, menyelamatkanku daripada kesakitan, daripada bala. Menyelamatkan aku daripada kesakitan, menyelamatkanku daripada setiap perkara yang dibenci. Fi jasadi, pada badanku, pada jasadku. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa adina wa afani fi jasadi. Allah selamatkan badanku daripada perkara-perkara yang dibenci, daripada sakit, daripada setiap perkara yang tidak disukai. Wa adina li bi dzikrihi, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Ini rupanya zikir juga merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang bangun daripada tidur tapi badannya sakit. Sehingga kata ulama, tidur ni merupakan tempat yang mungkin berlakunya penyakit. Turun penyakit ketika seorang tidur. Berapa ramai orang bangun daripada tidur, dia dapati dirinya sudah sakit. Kemudian zikir juga merupakan nikmat daripada Allah selain daripada tubuh badan yang sihat. Ada orang bangun tidur, bangun dalam keadaan sihat, tapi tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapat berzikir, maka sebenarnya itu adalah salah satu daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi ini satu zikir yang disunatkan dibaca ketika bangun daripada tidur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li fi dzikrihi. Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan ikutkan. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi
wa afani fi jasadi wa adinani bi dzikrihi. Ini antara doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bangun daripada tidur. Tadi hadis yang tadi biasa orang hafal, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tapi doa ni jarang kita dengar orang baca. Jadi kalau dah hafal doa yang pertama, maka cuba hafal doa yang kedua ni. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya hadis ini Imam Nawawi sebutkan ianya adalah hadis yang sahih, hadis yang sahih. Jadi kena amalkan, terutamanya hadis-hadis yang sahih. Ni maksudnya hadis sahih ni apa? Hadis ni telah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hampir pasti. Hampir pasti ianya pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan lagi satu hadis. Hadis yang ke-40, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, kami riwayatkan juga di dalam kitab tersebut daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma min 'abdin yakunu 'inda raddillahi ta'ala ruhahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu ta'ala lahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Artinya, tidaklah seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhnya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Tuhan yang patut disembah. Dia Tuhan yang tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Dia kata di sini terjemahannya silap sikit. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah semata, yang tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan, baginya segala pujian, dan atas segala sesuatu dia maha kuasa. Siapa yang baca zikir ini ketika bangun daripada tidur, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kita lihat sekali lagi apa yang disebutkan oleh ulama tentang hadis ini. Hadis yang ke-40, Imam Nawawi berkata, kami riwayatkan juga dalam kitab tersebut. Ini kitab Ibnu Sunni, Amalul Yaumi wal Lailah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma min 'abdin yakunu 'inda raddillahi ta'ala ruhihi, tidak ada daripada seorang hamba mengucapkan ketika mengembalikan Allah akan rohnya. Tidak ada seorang hamba yang apabila dia bangun daripada tidur, apabila Allah pulangkan kepadanya rohnya, iaitu ketika bangun daripada tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu ta'ala lahu dhunubahu walau kanat misla zabadil bahri, melainkan Allah ampunkan dosanya, Allah ampunkan baginya dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis yang bermazhab Syafi'i, kata hadis ini adalah dhaifun jiddan, hadis yang sangat-sangat lemah. Hadis yang sangat-sangat lemah. Jadi hadis ini sangat-sangat lemah. Jadi kalau nak amalkan dulu hadis yang pertama yang kita bacakan pada hari ini, dan juga hadis yang kedua, hadis yang ke-39. Adapun hadis yang ke-40, hadis ini kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dhaifun jiddan, sangat-sangat lemah. Maknanya kemungkinan besar ianya tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita amalkan zikir-zikir yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita daripada golongan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung lagi pada minggu hadapan dengan zikir-zikir yang disebutkan ketika bangun daripada tidur.
Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.